dapat meneruskan kita siri yang ke berapa siri yang ke-13. 13. Siri yang ke-13 yang kita akan membincangkan tentang dua peristiwa pada tahun 81 Hijriah hingga ke 90 Hijriah. Jadi dua peristiwa terpilih ini akan dibentangkan berdasarkan daripada pembacaan kitab Ibnul Athir oleh Ustaz Alif Fikri kita seperti mana kebiasaannya. Jadi dengan tanpa melengahkan masa saya dengan ini, persilakan Ustaz Alif untuk memulakan kelas kita pada malam ini. Okay. Abang dah live kan ke? Dah live dah. Oh, sekejap. Tengok. Okey. Dah live. Sementara tu kepada siapa yang sedang menonton bolehlah share dulu. Share video kita. Kita nak orang kata biar manfaat ni dapat kita kongsikan beramai-ramai lah. Kepada mereka mungkin tak sempat nak dapat join dalam Google Meet kita. Jadi antara cara lain, jomlah kita share. Kita beri kepada yang lain juga untuk bersama dengan kita. Dan kalau ada soalan nanti lepas habis daripada kita punya sesi pembentangan daripada Ustaz Alif, boleh tanya soalan. Sama ada nak tulis dalam bentuk komen ataupun kalau siapa yang mungkin dia rasa dia nak bercakap kan, guna kamera boleh bercakap. Nanti saya berikan link pada komen kita, boleh masuk dalam Google Meet. Tapi kepada mereka yang nak tanya terus daripada komen pun boleh. Jadi tanpa melengahkan masa, saya persilakan Ustaz Alif untuk memulakan pembacaan kitab kita pada malam ini. Silakan. Okey. Dah keluar slide saya bang? Dah keluar dah. Okey. Baik. Dah keluar dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi pertama sekali alhamdulillah kita dapat pada malam ini dapat teruskan lagi sesi bacaan kitab Al-Kamil kita. Kali ini sudah masuk siri yang ke-13 dan terima kasih juga kepada tuan moderator pengurusi kita yang masih lagi setia sehingga ke saat-saat yang akhir. InsyaAllah buat pengetahuan semua, malam ini merupakan malam yang kedua terakhir sebelum kita menamatkan untuk bahagian yang pertama. InsyaAllah kita lagi satu siri kita akan tamatkan untuk tempoh 100 tahun yang pertama. Baiklah. Jadi tanpa proses saya teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-imam Ibnu al-Athir rahimahullah ta'ala, dzikru waq'atu dair al-jamajim. Kisah ini dicatat pada jilid yang keempat, muka surat 203, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiah, dan berlaku pada tahun 82 Hijrah. Okey, baiklah, untuk kali ini dia kisah ini tergolong dalam kisah yang ke-17 lah kalau ikut turutan yang kita baca. Bermaksud peperangan Dair Al-Jamajim. Mula-mula saya jumpa tajuk ni, saya tengok macam tajuk filem Jumanji. Jumanji. Ada juga dalam bahasa Arab Jamajim. Itulah, itu yang menarik juga macam saya nak tahu jugalah. Nak kongsikan jugalah apa benda lah peperangan ni kan. Okey, baiklah. Tapi kita baca dulu, jadi saya akan ulaskan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Zikru waqa'atu dair al-jamajim. Wa kanat waqa'atu dair al-jamajim fi Sya'ban min hazihi sanah. Wa qila kanat sanatun 83. Wa kana sababuha anna al-Hajjaj sara min al-Basrah ila al-Kufah لقتال عبد الرحمن بن محمد فنزل دير كرة. وخرج عبد الرحمن من الكوفة فنزل دير الجماجم. فقال الحجاج إن عبد الرحمن نزل دير الجماجم ونزلت دير كرة. أما تزجر الطير
واجتمع إلى عبد الرحمن أهل الكوفة وأهل البصرة والقراء وأهل الثرو والمسالح بدير الجماجم، فاجتمعوا على حرب الحجاج لبغضه، وكانوا 100,000 ممن يأخذ العطاء ومعهم مثلهم. وجاءت الحجاج أيضا أمداد من الشام قبل نزوله بدير قرة. Okey, saya rasa saya baca ni dulu lah. Saya akan ulaskan. Jadi, kisah ini berlaku pada tahun yang ke-82 Hijrah. Dan sebenarnya dia adalah rentetan ataupun boleh kata masih lagi melibatkan tokoh yang penting lah dalam sejarah Bani Umayyah ni, iaitu Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Jadi kalau minggu sebelum ni kita dah baca berkenaan dengan bagaimana konflik antara Abdullah bin Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu dengan Al-Hajjaj. Kali ini kita akan lihat pula konflik yang terjadi antara dia, Al-Hajjaj ni. Al-Hajjaj ni ketika itu menjadi ataupun dilantik sebagai gubernur Iraq, gubernur wilayah Iraq. Dia berkonflik dengan anak buah dia, panglima tentera yang dia hantar untuk pergi futuhat, pergi ekspedisi futuhat, tapi ada berlaku ketidakpuasan hati, so jadi berlaku kita kata apa, bos lawan dengan anak buah lah, anak buah melawan bos. Siapa yang dia lawan tu ialah ni lah Abdul Rahman bin Muhammad bin Al-Ath'at. Tak apa, jadi kita akan tengok. Jadi secara umum ni itu, untuk page ini dia menceritakan konflik antara dua pihak ni, iaitu Al-Hajjaj sebagai gubernur dan anak buah dia ataupun panglima perang yang dihantar, Abdul Rahman bin Muhammad. Okey. Jadi apa itu, kita lihat dulu apa itu saya dengar suara saya balik. Okey. Okey. Jadi apa itu Dar Al-Jamajim ni? Saya cuba mencari jugalah di Al-Kamis ni, tidak ada, dia tidak bagi tahulah nota kaki di mana Dar Al-Jamajim. Tapi bila saya cek balik di internet dan di buku-buku yang lain, memang mengatakan dia tak jelas di mana Dar Al-Jamajim, cuma dia mengatakan bahawa tempat itu adalah di Iraq saja. Itulah satu benda yang kena cari lagi lah, Dar Al-Jamajim ni. Tak tahu di mana. Dia satu nama kawasan di kawasan Iraq tu lah, cuma dia tak jelas di mana. Cuma kat sini mungkin boleh kita kata di kawasan antara Kufah dengan sekitar Kufah Basrah tu lah kawasan tu. Nanti kita tengoklah, kalau ada jumpa nanti insyaAllah kita akan cek nanti. Okey. Kemudian selebihnya saya baca sikit lagi, kita tengok. Kita baca sikit lagi. Wa handaku kullu minhuma ala nafsihi fakana an-nas yaktataluna kulla yawmin wa la yazalu ahaduhuma yudna khandaqihi min al-akhar. Summa inda Abdul Malik wa ahlu Syam qalu. Sekejap. In kana yarda ahlul Iraq bi naz'i al-Hajjaj anhum naza'nahu fa in azalahu aysara min harbihim wa nahqana bidhalika ad-dima'. Fa ba'atha Abdul Malik ibnuhu Abdullah wa akhahu Muhammad bin Marwan, wa kana Muhammad bi ardi al-Mawsil ila al-Hajjaj fi jundihi kathif, wa amruhuma an yu'rida ala ahli al-Iraq azlul Hajjaj wa an yajriya alaihim a'tiyatihim kama yajriya ala ahli Syam, wa an yanzila Abdul Rahman bin Muhammad ayyu biladun sya'a min bilad Iraq
فإذا نزله كان واليا عليه ما دام حيا وعبد الملك خليفة فإن أجاب أهل العراق إلى ذلك عزل الحجاج عنها وصار محمد بن مروان أمير العراق وإن أبى أهل العراق قبول ذلك فالحجاج أمير الجماعة وولي القتال ومحمد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك في طاعته ولم يأتي الحجاج أمر قط كان أشد عليه ولا أوجع لقبه من ذلك فخاف أن يقبل أهل العراق عزله فيعزل عنها. Okey, untuk yang kedua ni dia menceritakan macam mana macam saya kata tadi, dia kata apa? Konflik antara Al-Hajjaj dengan anak buah dia sendiri. Okey, punca kenapa dia orang berkonflik ni saya akan cerita rujuknya, saya akan tulis sikit sebab dia rentetan daripada peristiwa pada tahun 81 Hijrah lagi sebenarnya. 81 Hijrah, 82 Hijrah. Kemudian yang inilah bawa ke muncak dia lah. Okey, tak apa, jadi saya akan rumuskan. Jadi nak cerita kat sini, dalam page ini dia ceritakan bahawa waktu itu kedua-dua pasukan tu berperang dengan sudah menggali parit khandak kan, dah gali khandak apa semua, memang perang habis-habisan lah. Anak buah lawan dengan bos dia. Macam tu kan. Jadi Khalifah Abdul Malik, dipendekkan cerita, tahu, sampai berita kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan, tahu konflik itu. Jadi akhirnya Khalifah Abdul Malik buat tawaran kepada ahli Iraq. Okay, sebelum tu dua pihak yang berkonflik ini meliputi Al-Hajjaj yang disokong oleh tentera-tentera Syam ataupun tentera kerajaan lah. Tapi sebaliknya Abdul Rahman bin Muhammad bin Al-Ash'ath ni disokong oleh tentera-tentera dia sebab dia ketua tentera dan disokong oleh penduduk-penduduk Iraq. Jadi secara tak langsung kita boleh bayangkan, lagi ada dalam peta tu saya akan tunjukkan. Jadi kita bayangkan ada dua pihak, ada dua puak yang bertelagah tu lah. Siapa lawan siapa pengikut dia kan. Jadi yang kedua kita juga boleh nampak lah kan, kenapa Iraq daripada zaman Ali bin Abi Talib lagi sampai Bani Umayyah ni tak pernah aman, tak pernah settle masalah dia. Sebab itulah, selek sikit je terus Iraq ni akan bangkit bontak lawan kerajaan. Jadi itulah. Jadi secara tak langsung Abdul Rahman bin siapa namanya? Ataupun senang Ibnu Al-Ath'as ni mengambil kesempatan lah dengan penduduk Iraq itu untuk menyokong dia menentang bos dia sendiri, Al-Hajjaj tu. Okey, tak apa. Jadi kita kembali balik kepada tadi, bagaimana Khalifah Abdul Malik bin Marwan bila dapat tahu hal ini, desakan daripada penduduk Iraq yang kuat, apa dia orang desak, apa yang dia orang tuntut? Dia orang tuntut supaya Al-Hajjaj ni dipecat. Kadang ni dia cerita Al-Hajjaj ni dipecat. Sebab kita pun dah tengok sebelum ni kan betapa ganasnya, betapa kejamnya Al-Hajjaj dia. Memang tak dapat dinafikan lah. Memang Al-Hajjaj tu memang keras lah dekat penduduk Iraq ni kan. Dah lah dia orang ni suka memberontak, dia keras lagi. Lagilah dia orang memang tak puas hati. Jadi itulah menyebabkan dalam masa sama dia orang ni menyokong Ibnu Al-Ath'as ni untuk menentang Al-Hajjaj yang dikatakan zalim. Okey, bukan itu saja. Bila dalam saya baca yang lebih lanjut, yang menariknya para ulama, para qadi, para ahli ilmu, apa semua ahli ulama yang ada dekat Iraq itu semuanya sepakat, semuanya boleh kata menyuruh semua penduduk Iraq ni untuk bangkit menyokong Ibnu Al-Ath'as ni menentang Al-Hajjaj. Nak kata memang apa besarnya kan kita konflik tu kan antara Ibnu Al-Ath'as dengan Al-Hajjaj bin Yusuf tu. Okey, jadi kat sini bila Khalifah Abdul Malik dah tahu, jadi Khalifah Abdul Malik terpaksa buat satu tawaran. Dia buat tawaran kepada penduduk Iraq untuk memecat jawatan Al-Hajjaj tu. Kalau penduduk Iraq tu setuju, maka Al-Hajjaj tu akan dipecat lah. Adalah syarat-syarat dia tu. Okay.
Jadi kat sini dia okey. Okey, tak ada. Okey, dia kata fa in macam ni kat sini saya cuba mention. Wa amruhu ma yurida ala ahli Iraq azlul Hajjaj. Maksudnya apa, khalifah membagi tahu dekat penduduk Iraq, ya dia khalifah akan pecatlah Hajjaj ni. Wa yajri alaihima kama ahli Syam wa yanzila Abdurrahman bin Muhammad al-Ash'ari ini ayu bila sya'a min bilad Iraq. Maksudnya dah pecatlah Hajjaj, so Abdurrahman bin Muhammad al-Ash'ari ni boleh jadi gubernur lah kat mana saja yang dia suka. Itulah offer yang dibuat oleh Khalifah Abdul Malik untuk menenteramkan kawasan tu. Jadi satu benda yang tak sudahlah habis kan. Sebab kenapa pentingnya peristiwa ni? Peristiwa ni penting sebab bila selesainya pemberontakan ini ataupun peperangan ini, barulah Iraq atau wilayah Iraq ni berjaya duduk sepenuhnya di bawah kerajaan Bani Umayyah. Kalau sebelum ni kita lihat pemberontakan tu datang daripada proksi ataupun penyokong Abdullah bin Az-Zubair. Tapi dah diselesaikan oleh Al-Hajjaj sendiri. Tapi kali ni ditentang pula oleh ketua tentera Al-Hajjaj itu sendiri, Abdurrahman bin Muhammad Al-Ash'ari. Okey, tak apa. Sama lagi. Okey, tak boleh tahu kita Okey. Apa? Jadi itulah saya ceritakan sedikitlah tentang konflik tu berlaku. Jadi bila dia kata perang tu memang perang lah. Jadi dia dah konflik tu semua dah berperang dekat kawasan Dair al-Jamajim tu, perang. Jadi natijah ataupun akhirnya Al-Hajjaj berjaya mengalahkan pasukan bekas anak buah dia tu lah, Abdurrahman bin Muhammad tu lah. Okey, tak apa. Jadi saya ceritakan sedikit apa punca kenapa berlaku konflik seperti ini. Okey. Sebelum itu saya nak sebutkan dulu satu tempat ataupun satu nama yang saya sendiri bila baca dalam teks Ibnu Al-Athir tadi, saya jumpa perkataan ni, Ratbil. Mula saya fikir apa benda lah Ratbil ni. Bila cek balik rupanya dia merujuk kepada Zabul. Okey, saya akan cerita apa benda Zabul tu. Okey, jap. Okey, sebelum tu kita tengok Zabul dekat mana? Zabul ni kat sini. Kawasan ini sampai sekarang bergolak. Ni kawasan ni lah, dekat area ni Jammu Kashmir ni kawasan Kashmir kat sini kan. Ini kawasan ni Afghanistan ya. Dia kata kawasan sekitar Afghanistan, Zabul ni. Jadi kalau kita lihat peta ni, khalifah ni, di kawasan ni lah sebenarnya, dekat bawah ni. Dekat bawah Sungai Indus tu, kawasan ni. Tapi ni dia dah masuk lah, bila kawasan ni dah masuk. Jadi bawah khalifah. Okey, kisah dia macam ni. Okey, jap. Saya dah buat nota tapi tak apa, saya salin balik. Okey, okey, saya buat macam ni lah, senang. Jadi kisah dia macam ni mula dia. Dia bermula daripada asalnya Al-Hajjaj. Ni dia suruh dan Ibnu Al-Ash'ari, Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Al-Ash'ari untuk buka kawasan di sebelah ni lah, tadi yang peta saya tunjuk ni, di sebelah Zabul ni lah, ataupun kita kata sekarang ni Afghan. Okey, jadi itu asalnya. Peristiwa ni berlaku pada tahun 81 Hijrah, sebelum tu. Jadi bila Ibnu Al-Ash'ari ni pergi buka kawasan tu, dah buka berjaya pula tu tanpa melalui peperangan.
Okay, bila dah dapat persetujuan, dah buat perdamaian, dah bagi jizyah apa semua, Ibnu Al-As'ad ni sampaikanlah berita ni kepada Al-Hajjaj. Dia bagi tahu yang dia dan pasukan dia nak berehat setahun. Macam tunggu musim seterusnya untuk sambung. Maksudnya Al-Hajjaj ni memang dia kau-kau punya, dia bagi arahan kau pergi sana sampai kuasai semua sejauh-jauh. Macam tu lah. Kita bayangkan macam tu lah seolah-olah. Tapi Ibn As'ad ni dah berjaya, so dia atas pendapat dia sendiri, dia sebagai panglima tentera, dia kata okey, aku rasa kita berhenti sekejap, tunggu selesaikan settle dulu masalah-masalah ataupun isu-isu yang ada kat kawasan yang baru buka ni, kemudian baru kita sambung. Disampaikanlah dekat Al-Hajjaj, tapi Al-Hajjaj tu biasalah, kita pun tahu dia macam mana kan. Al-Hajjaj tak setuju. Jadi bila Al-Hajjaj tak setuju, itulah yang menyebabkan bukan saja tak setuju, tapi duk maki hamun. Itu ada dalam teks tu. Ni saya rumuskan je lah. Duk maki hamun. Dia kata, kau ni apa lah. Seolah macam tu lah dia kata. Dia kata melanggar perintah apa semua kan. Dah kita tahulah Al-Hajjaj tu macam mana kan. Dia kata diktator pun bukan diktator juga. Memang dia terlampau sangat lah. Jadi tak puas hati. Jadi itulah yang menyebabkan Ibnu Al-As'ad ni tak puas hati, kemudian isytiharkan dia memberontak. Waktu tu dia dekat sana lah. Dia dekat Zabul tu. Dia isytiharkan pemberontakan daripada sana. Terus patah balik pergi ke ni, Iraq. Semata-mata nak pergi bunuh Al-Hajjaj ni. Dia patah balik. Dia kumpulkan pengikut dia sepanjang kawasan ni. Macam saya kata tadi, kawasan ni lah. Iraq, lebih-lebih Parsi apa semua ni lah. Dia ni kan jenis kita spark sikit je terus semangat tu nak berontak kan. So diorang semua pakat ikut Ibnu Al-As'ad ni untuk menentang Gubernur Iraq Al-Hajjaj bin Yusuf tu. Jadi itulah yang dinamakan tercetusnya konflik antara kedua-dua pihak tu, dan berlaku sebenarnya dua siri perangan ataupun dua siri pertempuran bersenjata lah antara kedua-dua pihak ni. Ada dua kali. Macam ni senang. Jadi dua kali perang. Satu pada tahun 81 Hijrah, bagi 82 Hijrah ni lah. Yang 82 ni lah Dair Al-Jamajim ni lah. Apa kita kata hasil peperangan tu? Yang pertama, yang 81 Hijrah ni menang. Ibnu Al-As'ad menang. Dia kata waktu tengah semangat kan, memang ramai askar dia semua. Dia pergi serang Al-Hajjaj tu dekat tadi lah, kawasan sekitar Iraq tu juga. Kemudian dia mara terus ke Dair Al-Jamajim tu pada tahun 82 Hijrah. Berlanjutan sehingga ke 83 Hijrah sebenarnya. Dia lama lah. Kat sini barulah Al-Hajjaj menang. Kata. Okay. Kenapa kita kata apa? Peperangan ni boleh berlaku, kita kata apa? Boleh teruk sangatlah berlaku kan. Sedangkan sebenarnya benda ni boleh dielakkan. Sebab sebelum peperangan ni berlaku, maksudnya sebelum dia orang ni bertembung, berperang, bila dapat tahu yang Ibnu Al-As'ad ni memberontak, isytiharkan perang, berita ni dah disampaikan kepada Gubernur Khurasan. Siapa nama dia? Muhallab bin Abi Safrah. Okey. Jadi kalau kita lihat peta kat sini, ni. So kita boleh faham di sini, ni kawasan Iraq. Selebihnya sampai ke sini berada di bawah
Gubernur Khurasan. Tapi secara keseluruhannya Al-Hajjaj tu kita kata gubernur seluruh ni lah. Iraq dan Khurasan sebenarnya Al-Hajjaj ni. Dia general lah, dia kepala. Jadi adalah dilantik wakil Al-Hajjaj tu, kita kata dilantik sebagai gubernur Khurasan, jaga kawasan ni. Jadi berita tu sampai dulu kepada gubernur Khurasan, Al-Muhallab tadi. Tapi bila Al-Muhallab bagi tahu ke Al-Hajjaj, Al-Hajjaj tak nak dengar. Apa nasihat Al-Muhallab ni? Dia kata, dia bagi tahu jangan lawan, jangan perang, sebab dia orang ni memang dah ramai sangat. Dia orang ni dah memang betul-betul tengah marah, tak puas hati. Kalau tak nanti berlaku pertumpahan darah sama umat Islam lagi. Dia dah nasihat dah ni. Tapi Al-Hajjaj tak terima je lah. Bila dah cucuh api, memang terbakar kan. Jadi Al-Hajjaj pun tak suka. Marah lah. Dia pun naik angin. Terus minta daripada Khalifah untuk hantar lagi bantuan tentera daripada Syam. Terus bersedia berperang dengan Ibnu Al-Ath'aj. Itulah cerita. Okey. Jadi secara keseluruhannya begitulah. Akhir sekali habis daripada peperangan ini, barulah keseluruhan Iraq berada dah habislah pemberontakan tu. Settle. Jadi ni mungkin saya rasa pendek sikit lah sebab saya takut dia jadi saya mudahkannya lah. Jadi kesimpulannya saya nak ulaskan di sini bahawa itulah, boleh jadi tak puas hati, boleh jadi kita kata apa, konflik itu memang berlakulah kan. Kalau dalam kes ini berlakulah antara bos dengan anak buah lah, itulah lebih kurang kan, orang atasan dengan orang bawahan. Al-Hajjaj sebagai orang atasan, dia bengis, dia kejam, dia terlampau bersih sangat, sampai kan Abu Hadi sendiri pun tak mau dengar ataupun tak hormat kat dia. Dia bagi anak buah dia bagi cadangan lain supaya tunggu sekejap, settlekan dulu, tapi Al-Hajjaj tak nak. Dia suruh pergi juga. So tak puas hati lah kan orang tu kan. Gila, cuma kita dah kuasai satu kawasan tu, berperang tu bukannya saja kan, penat, letih apa semua kan. Jadi itulah nak kata kan. Jadi yang pertama lah, kita kata konflik antara bos, orang atasan dengan orang bawahan. Jadi yang kedua, poin penting kita boleh highlightkan kat sini ialah itulah, dalam sejarah memang tidak menghairankan lagi wilayah Iraq ini sentiasalah bergolak, ataupun kita kata itulah, tak tahu, dia menjadi tempat pemberontakan, tempat berlaku kita kata tak tahulah, daripada zaman dulu, daripada zaman Abdullah bin Zubair, zaman Ali, zaman Abdullah bin Zubair apa semua kan, sampai sekarang Wallahualam lah. Sekarang dulu baru ni ada ISIS kan. Jadi itulah, kawasan tu memang susah lah nak aman. Melainkan dia aman Iraq ni betul-betul pada zaman Khalifah Abbasiyah tu. Kemudiannya barulah Iraq itu diamankan sebab pusatnya di situ. Dan banyaklah pengaruh Parsi apa semua masuk di dalam Khalifah Abbasiyah tu, menyebabkan wilayah Iraq tu jadi aman lah, jadi tidak ada pemberontakan dan sebagainya. Macam itulah. Jadi itulah ringkasnya berkenaan dengan peristiwa yang disebut sebagai peperangan Dair Al-Jamajim, berkenaan dengan bilangan tentera, berapa ramai tentera Al-Hajjaj, berapa ramai tentera kita kata Ibnu Al-Ath'aj tu. Kita bolehlah tengok dalam Wikipedia sini pun ada kan, beritahu. Tak apalah, yang penting kita cuba tengoklah peristiwa ni apa punca dia, kenapa. Okey. Kita lagi ya. Okey. Itulah secara ringkasnya. Okey, yang kedua. Yang kedua ni kita tengok dia lebih ringan lah cerita dia. Pada tahun 85 Hijrah, Imam Ibn Athir menyebut sebagai, mencatatkan sebagai Zikru Maut Abdul Aziz bin Marwan wal Bai'atu lil Walid bi Wilayatul Ahdi. Okay. Jadi kisah ini pada tahun 85 Hijrah, kisah tentang kematian Abdul Aziz bin Marwan
dan bai'ah kepada Al-Walid sebagai pewaris khalifah. Jilid keempat, halaman 234. Nah, ini kita nak masuk fasa, kita kata apa? Fasa yang kita katakan dicatat dengan tinta emas lah berkenaan dengan sejarah Umayyah ni, Umar bin Abdul Aziz. Tapi inilah dia, sebelum ni berlaku konflik jugalah berkenaan dengan sebelum Umar bin Aziz tu naik jadi khalifah. Dan kenapa nama Umar bin Abdul Aziz tu dimasukkan dalam senarai khalifah? Itu kita nak tengok. Jadi daripada sini kalau kita lihat, tajuk ini dia cerita tentang kematian ayahnya Umar bin Abdul Aziz. Sebagaimana kita tahu, Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam. Dan Abdul Aziz ni adalah adik kepada Abdul Malik bin Marwan. Okey, jadi kita kenapa apa kaitannya Abdul Aziz ni dengan khalifah? Okey, kita baca dulu. Zikru mautu Abdul Aziz bin Marwan wal bai'atu lil Walid bi wilayatul ahli. Kana Abdul Malik bin Marwan arada an yakhla' akhahu Abdul Aziz min wilayatil ahli li ibnihi al-Walid bin Abdul Malik. Fanahahu an zalika Qabisah bin Zu'aif wa qala la taf'al fa innaka tab'athu ala nafsuk sawtun arim wa la'alla al-maut ya'tihi. Fakaffa anhu wa nafsuhu tanaza'ahu ila khal'ihi fadakhala alaihi Rauh bin Zanba' wa kana ajallan nas indal Abdul Malik. Okey, daripada baris ini kita dah boleh lihat bahawa tradisi ataupun kita kata apa usaha untuk menamakan anak sebagai pengganti khalifah itu masih diteruskan. Bukan saja pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, nak namakan Yazid tu pun dah jadi satu isu. Ini pun jadi isu juga, nak menamakan anaknya. Abdul Malik nak namakan anak dia sebagai pewaris ataupun pengganti khalifah sebab Marwan bin Al-Hakam dah tetapkan lepas Abdul Malik mestilah Abdul Aziz. So kita kata pewarisan itu berlaku antara saudara. Tapi Abdul Malik tidak nak letak anak dia sebagai pengganti. Okey ya. Jadi bila mana Abdul Malik ni dah meluahkan ataupun dah menyatakan hasrat dia nak mecat ataupun melucutkan kita kata wilayah ahadi ataupun jawatan pengganti tu daripada saudara dia, datanglah ni Qabisah bin Zu'aib ni kat sini tak beritahu siapa, boleh jadi pembantu dia lah, pembantu khalifah ketika itu. Dia kata jangan, la taf'al fa innaka tab'asu 'ala nafsuk sawtun arim. Maksud kalau contoh macam tu lah, kalau tuan buat maka akan berlakulah kucak-kacir huru-hara tu lah. Sautul arim ni macam boleh katakan huru-hara, tak puas hati. Maksudnya akan menyebabkan tak puas hati lah. Wa la'allal mautu ya'tihi. Dan tiba-tiba pula si Qabisah ni, Allah Allah lah, dia boleh sebut Abdul Aziz ni dah nak mati dah. Soalan macam tu lah. Dia kata jangan, Abdul Aziz dah nak mati dah. Jangan pecat, daripada kau pecat, tunggu je bagi dia mati. Macam tu, seolah-olah kita faham macam tu lah ayatnya. Dan di manakah Abdul Aziz ketika itu? Abdul Aziz ketika itu menjadi gubernur di Mesir. Kenapa Mesir? Mesir merupakan kita kata wilayah yang terpenting lah selepas Syam bagi Bani Umayyah. Jadi boleh dikatakan pewaris khalifah ataupun ahli-ahli keluarga Bani Umayyah ni kebanyakannya dilantik ke jawatan di Mesir lah. Jadi gubernur, macam ketika itu Abdul Aziz menjadi gubernur Mesir. Sebab dia dekat dengan Syam. Satu lagi, Mesir ni wilayah yang kaya, wilayah yang banyaklah sumber ekonominya. Jadi dilantiklah Abdul Aziz ke situ. Okey, kita tengok. Lepas tu seterusnya, fakaffa anhu wa nafsuhu tanazu'uhu hatta khala'ahu fadakhala alaihi Rauh bin Zanba'. Okey, ya Amirul Mukminin, law khala'tuhu
law khala'tahu man tataha fihi anzan wa ana awwalu man yujibuka ila dhalik. Qala nasbahu insyaallah. Wa nama rauh indal Abdul Malik fadakhala alaihima Qabisah bin Zu'aib wa huma na'iman wa kana Abdul Malik taqaddama ila hijabihi alla yahjibu Qabisah anhu wa kana ilaihi khatim wa sakkatul ta'tihi al-akhbar qabla Abdul Malik wal kutub. Falamma dakhala sallama alaihi qala ajruka Allah fi Abdul Aziz akhika. Qala hal tuwfiya? Qala na'am. Fastarji' summa aqbala ala ruh wa qala kafana Allahu ma kunna nurid wa kana zalika mukhalifan lak ya Qabisah. Faqala Qabisah ya amirul mu'minin inna ra'yu kulluhu fi anatun. Faqala Abdul Malik rubbama kana fi ajalah khairun kathira itu amru bin Sa'ad alam takun al-ajalatu fihi khairan min al-anah wa kana wafatul Abdul Aziz fi Jamadil Awal fi Misr. Okey. Jadi kat sini diceritalah. Jadi pada awalnya Abdul Malik itu nak memecat tapi tak jadi. Kebetulan sampailah tak lama selepas itu sampailah berita Abdul Aziz ni meninggal dunia. Jadi selesailah cerita kat situ, maka tak adalah isu yang berlaku apabila Abdul Malik ni nak pecat Abdul Aziz ini. Dan berkenaan dengan penamaan ataupun penamaan lah waris khalifah selepas Abdul Malik ini menjadi satu benda yang kita kata jadi apa dia kata menjadi satu apa kita kata benda yang jarang berlaku lah, di mana Khalifah Abdul Malik ketika itu menamakan 4 orang puteranya sebagai pewaris khalifah. Maksudnya satu-satu. Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Al-Walid bin Abdul Malik lagi, Al-Walid yang kedua, Al-Walid yang ketiga pun ada. Lepas tu Hisham bin Abdul Malik, Yazid, silap Yazid. Kalau sekejap semula, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Yazid bin Abdul Malik dengan Hisham bin Abdul Malik. Jadi ada 4 orang. Kat tengah-tengah tu ada Umar bin Abdul Aziz disebabkan oleh itulah nak menjaga kita kata apa hatilah keluarga sebelah Abdul Aziz ni sebab asalnya dia ni Perdana Mahkota. Okey, tak apalah kita angkatlah Umar bin Aziz. Salah satu sebab lagi itulah atas wasiat daripada Khalifah Sulaiman tu sendiri. Sebab tu kalau kita lihat dalam sebelum Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik meninggal dunia, beliau namakan Umar bin Abdul Aziz ni sebagai pengganti dia, tetapi selepas Umar mesti sambung balik ikut wasiat ayah dia. Macam tu. Sebab dia nak sangat Umar ni, dia nampak Umar bin Abdul Aziz ni bagus, baik, seolah macam dapat menstabilkan Umayyah ni, so disukai rakyat kan. Sebab kalau sebelum khalifah sebelum ni semuanya perbuatakan, peperangan. Jadi macam tak tahulah akhir ayat Sulaiman ni bin Abdul Malik ni dia dah nampak dah macam tak guna buat yang baik, aku buat sesuatu yang dapat menenangkan aku lepas mati seolah macam tu lah. Dia letaklah Umar bin Aziz ni sebab dia yakin Umar dapat mentadbir dengan baik, tapi selepas Umar kembali balik kepada ikut wasiat ayahnya. Okey, begitulah cerita dia. Okey, jadi seterusnya kita itu satu riwayat menceritakan. Satu lagi riwayat ni agak menarik lah. Kita cerita ini berkaitan dengan Al-Hajjaj lagi. Al-Hajjaj ni memang boleh kata tak dapat lari lah daripada sejarah Bani Umayyah ni kan. Mesti ada nama dia. Sampailah dia meninggal dunia kan. Okay, kita lihat. Waqila, ada pendapat lain yang mengatakan, riwayat lain mengatakan, Innal Hajjaj kataba ila Abdul Malik yuzayyina lahu bai'atul Walid wa awfada fi zalika wafdan. Falamma arada Abdul Malik khala Abdul Aziz wal bai'atu lil Walid kataba ila Abdul Aziz mana kaza kataba ila Abdul Aziz in ra'aita an yasira hadha al-amru li ibni akhika fa aba fa kataba ilayhi liyaj'al al-amru lahu wa ja'alahu aidan min ba'dih
فكتب إليه عبد العزيز إني أرى في ابن أبي بكر ما ترى في وليد. فكتب إليه عبد الملك ليحملوا خراج مصر. فأجابه عبد العزيز إني وإياك يا أمير المؤمنين قد بلغنا سنا لم يبلغها أحدا من أهل بيتك إلا كان بقاؤه قليلا وأنا لا ندري أينا يأتيه الموت أولا فإن رأيت ألا تفسد علي بقية عمري فافعل. فرق له عبد الملك وتركه وقال للوليد وسليمان إن يرد الله أن يؤتيكما خلافة لا يقدر أحدا من عباد على رد ذلك. فقال عبد الملك حيث رده عبد العزيز اللهم إني قطعني فاقطعه. ولما مات عبد العزيز قال أهل الشام ردوا على أمير المؤمنين أمره. فلما أتى خبر موته إلى عبد الملك أمر الناس بالبيعة لابنه وليد وسليمان فبايعوا وكتب بالبيعة لهما إلى البلدان. Okey, ini dia cerita tentang riwayat yang lain, kisah tentang Al-Hajjaj ni. Al-Hajjaj ni dia nyatakan dia lah antara orang yang mula-mula sokong khalifah untuk melantik anaknya. Itulah biasalah orang nak kata pembondek. Tak tahu istilah pembondek juga macam tu kan. Wallahualam lah, kita tak boleh nak menilai apa semua kan. Kita ambil iktibar je lah. Tapi jadi macam tu lah. Al-Hajjaj ni antara orang yang mula-mula sokong tindakan Abdul Malik kalau sekiranya nak lantik anaknya. Jadi ketika itu berlakulah surat menyurat ataupun surat menyurat antara kedua beradik ni lah, seorang khalifah dan adik dia ni, Abdul Malik dan Abdul Aziz ini berlaku. Dia surat menyurat, dia kata apa pandangan kamu tentang dia tanya pendapat apa semua. Jadi Abdul Aziz menyatakan tidak setujulah. Dia kata tidak setuju. Wa iyyaka ya mu'minin qad balaghna sina lam yablugh ahadan min ahli baitika illa kanu baqa'u qalilan wa lan ladri ayuna ya'ti maut awalan. Soalnya macam nak kata apa tu? Yalah, dua-dua masa kalau kan dua-dua tu semua dah tua lah, dua-dua dah tua apa semua kan. Wallahu alam lah, nak kata siapa yang meninggal tu tak tahu. Mungkin boleh jadi yalah Abdul Malik tu kan lagi tua kan. Boleh jadi dia meninggal dulu. Jadi akan pas ke Abdul Aziz. Tapi tak ada sebaliknya, Abdul Aziz yang meninggal dulu. Jadi macam tu lah nak kata. Last sekali bila dah sampai berita meninggalnya Abdul Aziz ni, kemudian dia ambil lah bai'ah. Abdul Malik ambil bai'ah daripada penduduk Syam. Lepas tu sampailah ke wilayah-wilayah yang lain, semuanya mengambil bai'ah. Bila sebut pasal bai'ah ni macam mana? Kalau setakat yang kita baca daripada catatan ini, biasanya kalau prosedur bai'ah khalifah ataupun bai'ah waliul ahdi itu dia macam ikut wilayah. Contohnya ketika itu Bani Umayyah ada wilayah Mesir, ada wilayah Hijaz, ada wilayah Syam, ada wilayah Iraq, ada wilayah Khurasan, Afrika Utara. Jadi khalifah akan hantar satu wakil macam ni. Khalifah hantar wakil, kira macam wakil penduduk Syam, pergi kat masjid, tanya orang yang ada kat dalam masjid itu, okey, semua bai'ah tak? Semua setuju tak untuk bai'ah sekian-sekian ni menjadi khalifah? Maksudnya merujuk kepada waris lah. Mungkin kalau dalam kes ni, Al-Walid dengan Sulaiman, dengan anak yang lain kan. Kalau dia kata semua setujulah. Maka kat situlah dia ambil bai'ahnya. Kalau sebelum ni, khalifah seorang khalifah untuk bai'ah untuk diri dia. Tapi ni tak. Ni berlaku bai'ah untuk waliul ahdi ataupun pewaris khalifah. Macam itulah, demi menjaga, mungkin satu segi nak jaga kestabilan politik ya, Allah alam lah. Jadi kita boleh nampak lah macam tu. Tapi yang jadi masalahnya di sini adalah di Madinah ataupun wilayah Hijaz. Bila dah Abdul Aziz dah meninggal dunia, kemudian dah sepakat nak lantik anaknya Abdul Malik, Al-Walid tu. Jadi sampailah ke Madinah. Wakil lah. Maksudnya wakil ataupun gubernur di kota Madinah itu menyampaikanlah berita makluman, warta kerajaan untuk bai'ah kepada Al-Walid bin Abdul Malik itulah kan, dengan Sulaiman. Jadi
ada seorang ulama, bukan ulama, ada seorang tabi'in lah. Seorang tabi'in yang kita digelar sebagai penghulu tabi'in lah, tabi'in yang besar, tabi'in yang memang kita hebat lah, yang dihormati. Namanya Sa'id bin Al-Musayyib. Sa'id bin Al-Musayyib. Jadi bila Gubernur Madinah ketika itu, Hisham bin Ismail, bagi tahu penduduk Madinah, okey, kita akan bai'ah kepada Walid dan Sulaiman ni sebagai wali ahdi. Inilah antaranya tabi'in besar ni, Sa'id bin Al-Musayyib ni, antara yang menolak. Beliau tak setuju. Fa innahu aba, dia menolak. Wa qala la ubai'u wa Abdul Malik hayyun. Alasan dia, aku tak akan bai'ah, tak akan bagi bai'ah aku selagi Abdul Malik ni masih hidup. Ni seorang tabi'in ni dia jagalah kan, dia alim kan, seorang alim faqih. Jadi beliau ni tahulah perihal hukum hakam semua ni. Jadi dia bertegas, aku tak nak bai'ah, aku tak nak bagi bai'ah aku selagi Abdul Malik ni hidup. Dah meninggal, barulah kita bai'ah siapa yang berganti. Jadilah kita kata adegan pukul-memukul kat sini. Hisham bin Ismail ni tangkap dia, pukul, sebat apa semua kan, sebab melanggar, tidak nak, tak nak bai'ah lah kan, langgar arahan kerajaan apa semua kan. Lepas tu faqala Sa'id law zanatum annahum la yusallibuni ma labistu siyabu masuh walakinnani qultu yusallibuni fayastarni fabalagha Abdul Malik khabar. Jadi dah disebut apa semua, Sa'id bin Musayyib ni pun tetap berpendirian seperti itu. Akhirnya berita ni sampai kepada khalifah sendiri. Sampai kepada khalifah kata, qabbahallah Hishaman. Dia kata apa? Celakalah kau Hisham sebab buat macam ni. Dia kata, yelah, tanpa pada khalifah tak bolehlah buat macam tu kan, tanpa persetujuan. Tiba-tiba terus duk pukul macam tu kan. Innama kana yanbaghi an yad'uhu ila al-bai'ah fa in aba an yubai' fa yadribu unuqih aw yakuffu anhu wa kataba ilahi yalumuhu wa yaqulu lahu inna Sa'id laisa indahu shiqaq wala khilaf wa qad kana Sa'id imtana min bai'akih. Jadi khalifah kata apa? Bila dah kena sepukul, dah kena tangkap, dah kena sebat apa semua, barulah lapor kat khalifah. Jadi khalifah pun kata, khalifah putuskanlah. Khalifah Abdul Malik kata, inna makana yang bari an yad'uhu ila al-bai'ah. Ajaklah lagi, bagi tahu, jelaskan lagi supaya dia bai'ah. Fa in aba ayyubai' fa yadrib unuqih. Kalau tak nak juga, barulah hukum. Ini lagilah khalifah bagi kata putus, bagilah hukum fa yadrib unuqih ni, pancunglah. Au yakufu anhu. Kalau tak nak pancung, yakufu anhu maksudnya jangan bagi, kita kata tutup mulut lah, maksudnya jangan bagi dia timbulkan kekacauan apa semua kan. Macam itulah. Jadi nak dikata ketika itu, sebab Sa'id bin Musayyib ni tabi'in besar, seorang tabi'in yang memang menjadi guru kepada ulama-ulama ataupun tabi'in ada ketika itu, tabi'in semua guru kepada Sa'id bin Musayyib. Jadi hal ini memang tak boleh lah, kita kata apa, kalau Sa'id bin Musayyib ni tak setuju, maka boleh dikesan lah yang besar. Tapi jadi kat sini dia tak ada bagi tahu lah sama ada kena bunuh ke ataupun kenapa, mungkin dibebaskan. Cuma Ibnu Al-Asir kata sini, waqad kana Sa'id imtana min bai'ati Ibnu Az-Zubair wa qala la ubai'u hatta yajtama'u an-nas fadarabahu Jabir bin Al-Aswad amilu Ibnu Az-Zubair 60 sautan fabalagha zalika Ibnu Zubair fakataba ila Jabir yalumuhu wa qala ma lana wa li Sa'idin da'hu la ta'rid lahu. Bukan calang-calang, bukan Abdul Malik je yang ditolak, Abdullah bin Zubair pun ditolak untuk bai'ah. Nak kata Sa'id bin Musayyib ni memang, kata apa, memang dia pegang sungguh lah dengan ni, dengan kita kata apa, syariat. Dia tak nak libat dalam politik, cuma dia memang ikut syariat. Kata kalau nak bai'ah kena lepas mati tu. Kalau itu syarat kepada Abdul Malik. Syarat pada Abdullah bin Zubair, dia akan bagi bai'ah kalau umat Islam ni bersatu, hatta yajtama'an nas. Maksudnya ketika itu kan kita dah lihat sebelum ni macam mana
berlaku perpecahan antara Yazid di Syam, Abdullah bin Zubair di Hijaz dan Iraq ni. So Sa'id bin Musayyib ni tidak bai'ah mana-mana pihak. Dia kata, aku akan bai'ah kalau umat Islam bersatu. Itu pendirian dia. Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu rahimahullah taala. Seorang tabi'in. Jadi akhir sekali kena pukul juga kan. Gubernur kata apa? Gubernur Abdullah bin Zubair ni, Jabir bin Aswad ni kan gubernur di Madinah tu, dia pun pukul juga Sa'id bin Musayyib ni. Disebat Sitina Sautan, 60 sebatan. Sebab tak nak bai'ah. Jadi last sekali Abdullah bin Zubair kata biarkan je. Malana wali Sa'id. Maka kita Abdullah bin Zubair sendiri kata, okay, biarlah dia, kita tak boleh nak buat apa dah. Da'hu la ta'rid lahu. Biarkan dia. Jangan buat apa-apa kat dia, biarlah. Mungkin boleh jadi itu yang berlaku juga kot pada zaman Abdul Malik bin Marwan. Jadi Sa'id bin Musayyib ni tidak dikenal pertidakkan lah, maksudnya dibebaskanlah, biarlah. Sebab yalah, benda dah pernah terjadi sebelum ni. Sa'id bin Musayyib pun masih lagi bertegas. Jadi itulah dia. Kiranya dia tak bai'ah lah kepada wali ahdi yang Abdul Malik buat, atau Abdullah bin Zubair sebelum ni pun dia tak nak ambil bai'ah, tak nak bagi bai'ah dia. Itulah kita kata besar sebenarnya lah. Kalau kan bai'ah tak bai'ah tu besar sebenarnya nilai dia tu. Pada zaman dulu khilafah ni, khalifah ni, bai'ah tu penting lah. Kalau bai'ah tu tak ada, maka tak valid lah, maksudnya tak dapatlah persetujuan daripada semua umat Islam untuk melantik khalifah. Mungkin kita boleh, tak tahu, Allah Alam, mungkin kita boleh bandingkan dengan demokrasi kan. Orang kata kertas undi tu kan, itu mungkin tanda kita undi, Allah Alam lah. Mungkin kita boleh ulas selepas ni dalam konteks bai'ah dan kertas undi, Allah Alam lah. Kalau Sa'id bin Musayyib pun boleh tak nak bagi bai'ah, bagaimana pula dengan kertas undi? Kalau yang tak nak undi mana-mana kan? Wallah alam. Mungkin kita boleh ulaskan selepas ni. Intah wallah alam. Jadi kesimpulannya dalam kes bai'ah ni, adalah juga yang menentang pembai'atan pewaris ataupun anaknya Abdul Malik, Al-Walid dan Sulaiman menjadi khalifah selepasnya. Dan kita lihat ada jugalah satu sosok yang bernama Sa'id bin Musayyib untuk menentang ataupun tidak enggan memberi bai'ah kepada keputusan pelantikan waliul ahdi itu. Itulah. Allahu alam. So, saya kembalikan kepada moderator. Habis awal ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz kita dalam bincangkan dua topik ini, dua peristiwa yang mungkin ada di antara kita nak berkongsi pandangan ataupun persoalan. Mungkin orang yang pernah duduk di Mesir. So, kita ada cerita tentang Mesir hari ini. Okay. Ataupun siapa saja, saya buka kepada sahabat-sahabat kalian jika ada ingin sampaikan soalan ataupun pendapat, silakan. Mungkin dari segi apa yang kita boleh pelajari daripada dua peristiwa ni pun boleh, maknanya ada pendapat yang boleh yang mungkin ingin kita sampaikan, ataupun pengalaman ataupun ada info tambahan. Nampaknya bagi saya lah, peristiwa ataupun episod kali ni lebih kompleks lah, dan lebih banyak dia punya cabang dan isunya. Dan saya pula ini masuk lambat, jadi try baca balik je, alamak. Agak peningan sedikit lah. Sebab yelah, macam tak kompleks, sebab dia gaduh anak buah lawan dengan bos. Aduh. Tapi sememangnya zaman tu lah, kalau pada pandangan saya lah, kalau kita sendiri hidup zaman tu sebagai masyarakat awam dan melihat Bani Umayyah yang semakin melebar, luaskan lagi sayap pemerintahannya, kita mungkin akan kata Bani Umayyah ni jahat kerana mereka adalah Bani Umayyah, dan kedua lah kerana Hajjaj ni. Sebagian orang pada zaman tu mungkin
dia tak adalah pandang sangat Bani Umayyah sebagai satu pemerintahan yang agak kejam dan sebagainya, tetapi mereka lebih mementingkan Hajjaj sebenarnya. Dan saya secara peribadi lah macam tak berapa nak faham dan kita tak berada di situasi itu. Kenapa Abdul Malik bin Marwan ni seakan-akan macam tak mengambil kisah akan apa yang orang kritik tentang Hajjaj. Macam kan. itulah. Yalah, dia mungkin dapat tahu ada orang banyak kritik, tapi dia tetap kekalkan Hajjaj. Mungkin disebabkan dia melihat Hajjaj ni sebagai salah satu daripada tulang belakang kepada pengaruh kuasa Bani Umayyah ketika itu, dan kalau dia buang Hajjaj maka akan hilanglah kekuasaan dia tu. Dan kemudian ada satu dialog yang saya agak tertarik lah, tapi itu bagi saya tak mungkin lah boleh dijadikan sebagai satu antara yang baik lah sebenarnya. Kan, betul boleh tengok. Bila berlaku masalah apa tadi, apabila orang dah mula bising Hajjaj dan Abdul Malik secara macam hampir saja ingin nak melucutkan jawatan Hajjaj sebagai gubernur di Iraq Al-Hajjaj menghantar surat kepada Abdul Malik kan. Dan dia kata kalau kau turunkan ataupun lucut jawatan aku takut orang-orang bawah atau rakyat jelata akan bangkit memberontak kau. Besar pengaruhnya tu. Kemudian dia kata falamma naza'ahu lam tatbas, dia cuba timbulkan orang kata dengan cara sebelum-sebelum ni pun pernah berlaku juga, di mana kalau ada seorang pemerintah tu dia melucut orang kuat dalam kerajaan, lalu ditakuti orang bawah atau rakyat jelata ni akan bangkit menentang kerajaan itu sendiri. Lalu dia kata wa innal hadida bil hadid yuflah. Sesungguhnya besi dengan besi ni, dengan orang kata apa, dengan kekerasan melawan kekerasan. Dan saya nampak itu impian ataupun moto yang Hajjaj pegang dalam sepanjang kehidupan dia lah, saya rasa lah. Okay. Aduh. Dan tapi saya berpandangan benda tu tak boleh untuk dibuat hatta pada mana-mana zaman sekalipun kan sebenarnya. Yalah. Tu pernah saya lah. Saya tak boleh nak cover semua kali apa pun memang sebab tak apalah, itu pun dah cover yang saya tak baca dialog tu. Itulah, memang ada dialog tu. Itulah saya skip tadi. Apalah. Dan saya nak tanya banyak sebenarnya kan. Saya nak tanya satu soalan. Masalah perkataan Rasulullah tadi ada di mana? Saya cuba cari tapi lupa. Mungkin boleh tengok dekat bab yang tahun 81 Hijrah. Dia daripada awal tu, dia start pada situ. 81 Hijrah. Muhammad bin Abdul Rahman nama dia. Muhammad bin yang Al-As'al, Ibnu Al-As'al. Abdul Rahman. Dia tu yang gubernur, dia tu yang paling tentera buka wilayah Rabtal. Saya tak jumpa Rabtal di mana, saya baru jumpa tadi tu. Dia panggilan kepada Zumbul, nama dia Zumbul, satu kawasan tu di Afghanistan. Ya. Masya-Allah. Dia selepas masuk bila masuk Umar Abdul Aziz nanti baru dia jadi tenang lah Dia tengah panas lagi ni. Aduh. Maknanya jadi sejak awal sejak Muawiyah lagi sampailah ke sebelum Umar Abdul Aziz ni memang sentiasa berlaku ini pemberontakan Betul. Dia kata pemberontakan secara terang-terangan, secara bersenjata. Macam kalau zaman Umar Abdul Aziz sebenarnya pun ada pun juga gerakan Khawarij ni, tapi dia tak
dia tak menonjol sangat sebab dia hormat dia hormat kepada Umar Abdul Aziz. Itulah kita akan tengok. Padahal zaman Abdul Aziz kuat lagi gerakan penentangan tu sebenarnya. Pokok Abbasiyah dah mula masuk dah. Penentangan tu bukan sekadar disebabkan oleh kuasa lah kan. Kalau yang sebelum ni dia lebih kepada kuasa kepimpinan politik kan. Tapi dekat situ yang kalau kata zaman Umar Abdul Aziz tu mungkin termasuk juga sebab dia punya pandangan, dia punya akidah dia. Ada segi akidah tu. Ya, falsafah dia pun berbeza. Betul. Yang sebelum ni semuanya lebih kepada kuasa lah kuasa politik Betul lah tu. Yang tadi tu tentang bai'ah waliul ahad itu memang istilah yang digunakan untuk bai'ah kepada bakal pengganti ke? Sekejap ya. Ya, Alif. Ada orang minta link pula. Sekejap saya hantar dah. Okey. Okey. Ya. Dia istilah dia muncul waliul ahdi tu lah. Start daripada zaman Muawiyah lagi. Jadi kalau pada asalnya bai'ah itu diambil ataupun diperolehi daripada khalifah yang dilantik. Tapi zaman Bani Umayyah ni dah boleh nak kata bid'ah bukan, tak tahulah istilah apa kan. Satu penambahan. Bai'ah tu sendiri ada bai'ah yang kali kedua, iaitu bai'ah kepada waliul ahdi. Waliul ahdi ni anak dia ataupun buat pengganti khalifah yang akan datang. Kalau sebelum ni dia pemangku sultan dia kata pemangku sultan. Tapi sebelum ni tak ada. Sebelum ni serah kepada syura ataupun kan. Ada syura, lepas tu barulah dia lantik. Tapi itulah nak kata sebenarnya warisan dia turun lah sampai kita. Kalau macam tu kali sampai ke sultan-sultan kita pun ada raja muda, ada putera, ada apa tu? Raja apa lagi? Raja dihilir. Betul lah istilah putera mahkota, tengku mahkota. Macam tu lah. Hatta tak silap saya nak lantik putera mahkota, tengku mahkota tu pun ada istiadat dia sendiri kan kata saya. Dia ada istiadat masyhuran apa semua tu. Jadi mungkin diturun daripada Khalifah Bani Umayyah ni lah kot. Macam tu Allah. Ini menarik ni kalau siapa yang ada background sains politik ni untuk kongsi betul lah. tentang politik ni. Mungkin ada di antara kita yang kali pertama dengar tentang kitab ni dan juga mungkin kali pertama dengar kan perbincangan kita ni. Kenapa dalam banyak-banyak peristiwa kita dia semuanya cerita politik? Okay. Macam mana bang tadi? Kenapa kebanyakan peristiwa-peristiwa kita ni adalah pergolakan politik? Yang mana? Yang ni kita baca ni? Yang banyak kita baca dan kita pilih ni. Maksudnya setiap zaman tu pergolakan politik tu. Tuan nak kata tak pernah tenteram. Macam mana? Politik ni tak tahu nak kata macam mana. Semua orang, saya fikirlah, semua orang politik ni dia memikirkan yang mana kalau dia diberi mandat maka amallah negara. Hakikatnya kalau kita tengok maknanya perjalanan politik itu dia tak pernah aman mah. Aman damai lah. Jadi sehingga ke zaman sekarang pun ketidakamanan tu adalah satu perkara yang normal lah. Lumrah lah. Lumrah lah. Ada pecat, kena pecat tu biasa lah kan. Bagi mereka yang berada dalam lapangan politik, dia kena teruskan dengan cara perlawanan politik dia. Betul dah. Mungkin Al-Hajjaj tu dia kekalkan karier politik dia dengan kekerasan, kuku besi. Bagi nampakkan dia tu kuat, tak siapa boleh kacau. Mungkin cara ni. Contoh pada Al-Hajjaj tu sendiri kan. Saya nak tanya saudara Alif, ada dapat apa-apa sumber tak tentang berkenaan dengan kepribadian Al-Hajjaj ni? Maksudnya di mana datang, sebab saya tengok berdasarkan tak mungkin dia tak cerita detail tentang Hajjaj tu sendiri. Betul ke? Belakang dia, sebab saya pernah terdengar Al-Hajjaj ni dia ni asalnya seorang guru Al-Quran.
Okey. Itu saya pernah dengar juga. Muallimus Sibyan dia panggil. Guru-guru Quran biasanya dengan dia kanak-kanak lah di Taif seingat saya dulu ataupun di kawasan Hijaz. Sakif kan? Sakif Taif kan? Di Taif lah. Jadi macam mana je dia boleh masuk dalam, dan kita tahu Taif ni di bawah pengaruh Abdul Zubair pada ketika itu kan. Tapi macam mana dia boleh sampai ke ke Abdul Malik bin Marwan ataupun di dalam kepimpinan Bani Umayyah. Peristiwa Hajjaj ni, peribadian Hajjaj ni bagi saya satu benda yang macam menarik lah. Sebab tu saya tengok ada beberapa pekaji-pekaji di dunia Arab sana ada buatlah tentang Hajjaj ni sendiri, tentang tulisan tentang Hajjaj secara khusus tentang dia saja. Okay. Kalau saya ada ni lah, ada maklumat. Saya baca balik. Ni ada, bila saya tengok ni macam ada ni. Tapi Al-Hajjaj bin Yusuf As-Suqafi Al-Muftara Alaihi. Ada satu buku nama dia ni. Saya share dekat link. Menarik tu kalau kata ada siapa yang boleh kita syarah satu tajuk tentang Al-Hajjaj. Kan? Sebab dia watak utama yang sering disebut-sebut dalam zaman Umayyah ni. Dan menjadi ketakutan segani dan ditakuti ya. Dan penghafal Al-Quran. So orang menghafal Quran ni tak boleh pandang yang boleh jadi ganas. Jadi kalau ada yang mungkin saudara Alif ataupun Syawal kan ada kenal siapa yang mungkin ataupun antara korang yang dapat membaca. Lepas tu nanti kita buat satu sesi cerita tentang Al-Hajjaj. Lepas tu saya cuba carikan seorang yang mungkin dalam bidang sains politik untuk berikan satu komentar. Padu. Kita tengok, kita menilai sebab kadang-kadang kita dalam politik ni susah untuk kita buat satu penilaian kan. Jadi bila kita tengok mana-mana pemimpin di depan kita, kadang-kadang penilaian kita tu tak cukup matang. Jadi kita mudah kita termakan ataupun terpedaya dengan dakyah orang kata elemen benci-membenci kan. Yang jenis macam kalau tengok watak Al-Hajjaj ni, cuba kita bayangkan kita berada di zaman tu, tak tahu kita masuk kumpulan mana ni. Betul. Mesti menentang. Adakah menentang? Dan apakah pandangan, mungkin ada kelompok yang menentang dan kelompok menyokong. Kita nak tahu juga kenapa dia sokong. Yang menentang, kenapa dia menentang kan. Jadi untuk kita melihat orang kata menimbang dua pendapat yang berbeza supaya kita nampak okey. Supaya kita lebih matang lah dalam kita melihat sesuatu dalam masa kini lah. InsyaAllah, narik. Mungkin dia akan jadi apa tu bang? Macam macam apa? Istilah itu kalau dalam seminar tu extra ke apa? Bonus. Diskusi tu jadi bonus lah. Bonus lah. Okay, kita punya bonus lah selepas habis kita punya kelas. Ada satu lagi sesi Lanjutan. Tinggal satu. Lanjutan. Betul. Kalau ikutkan lagi satu sesi lagi. Lagi satu sesi lagi. Jadi sesi kita yang akan datang lah Okay, boleh isu-isu lah. Kita angkat isu-isu macam tu lah bang. 2-3 isu yang ada sepanjang 100 tahun kan. Kita bincang-bincang tu. Itulah, nampaknya macam itulah. Okay, mungkin ada yang lain ke? Ada lagi yang nak? Ni ada buat live FB ke? Tak ada. Ada. Ni ada live FB ni. Ada. Tak apalah. Jadi kepada siapa yang menonton live ni, terima kasih saya ucapkan kerana ni dah masuk sesi bincang-bincang ni. Kadang dia jadi borak-borak pun ada kan. Jadi disebabkan masih lagi bersama dengan kita, saya terima kasih lah. Dan akan datang insyaAllah, kita boleh tutup lah ya. Maknanya akan datang sesi kita akan, sebenarnya sesi kami ni dalam bentuk Google Meet. Tapi saya sekala bila ada kelapangan kita akan buat live lah. Jadi kepada siapa yang nak masuk dalam grup Google Meet kita melalui
grup Telegram, sila tekan pada link yang saya letakkan dalam komen. Jadi join ke situ. So mungkin minggu depan insyaAllah ada minggu depan? InsyaAllah. Penutup ni minggu depan kita adalah sesi yang terakhir untuk siri apa dipanggil? Episod pertama lah. Episod 100 tahun pertama. Turun pertama. Dan untuk akan datang mungkin kita akan mendengar kisah-kisah yang indah pula lah. Sebab Allah. Kan, Sudah lah tu saudara Alif. Mau konflik. Setelah konflik. Ada penat lah. Penat cerita konflik ni penat. Memang penat lah saya ingat. Alif kita baca pun penat tu. Nak baca konflik-konflik panjang. Buat lagi ni. Conteng. Itulah. Kalau kita dapat contoh-contoh lagi mungkin lebih faham kan. Dan kepada kita, maksud saya lah kita ni yang tak apa-apa nak pandai bahasa Arab ni, bila kita dapat dengar-dengar macam ni sikit pun dah cukup teruja lah. Yelah, nak dapat kita bagi satu kesimpulan agak susah sebab kita tak pasti sepenuhnya. Dan juga kita tak dapat tengok sisi yang pelbagai lah dalam setiap peristiwa kan. Jadi saya ingat itu saja. Ada yang lain kepada yang tadi tu, siapa yang belum join silakan join. Untuk minggu depan saya tak pasti sama ada kita sempat buat live atau tidak, tapi apapun kita akan usahakan. Dan mungkin bonus kita adalah kita Al-Hajjah. Ustaz Alif dan Ustaz Syawal kena buka balik pun. Bantu supaya Syawal pun kena juga. Yang itu kita akan saya cuba dapatkan seorang yang dalam bidang sains politik. Kita tengok macam mana apa orang kata pandangan segi ilmu politik moden ni dengan apa ciri-ciri yang ada pada Al-Hajjaj. Jadi itu saja pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita bertemu lagi. Saya tangguhkan dengan tafsir kafarah dan surat. Subhanallah.